sekali aku nak ucapkan banyak terima kasih pada peminat-peminat aku ni untuk kemenangan ni. Industri perfilman tempatan di era 80-an tidak putus dari melahirkan pelakon wanita berkaliber. Pengaruh para primadona ini begitu besar sehingga menjadi kegilaan peminat dan juga para VIP ketika itu. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 9 pelakon wanita popular di era 80-an. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Di tempat ke-9, Aznah Hamid. Kakang menyembunyikan sesuatu. Kang, barangkali kalau saya tahu itu lebih baik. Karena saya istri Kakang. Ningru, Kakang harap sikapmu tidak akan berubah setelah tahu siapa sebenarnya Kakang. Aznah Hamid mula terjebak dalam dunia lakonan atas dorongan adik-beradiknya ketika berusia 12 tahun. Bagaimanapun, dia mula gemar menyanyi dan sering menghiburkan tetamu berkunjung ke rumahnya. Beliau pernah menerima tawaran merakamkan lagu, tetapi dia lebih cenderung dalam bidang lakonan. Beliau lebih yakin berlakon kerana tidak perlu menghadap kamera secara berdepan. Pelakon filem Dia Ibuku, Penyamun Tarbus dan Sesejuk Air Mata Ibu itu berkata, dia pernah beberapa kali pergi uji bakat di Cathay Race tetapi gagal disebabkan pemalu. Selepas beberapa kali gagal, beliau membuat keputusan menyertai teater dan kebudayaan. Dari situ beliau menyertai pelbagai bengkel sehingga ditawarkan berlakon drama di bawah Yusuf Latif sebagai tenaga pengajar. Ketika itu beliau baru saja berumur 13 tahun. Namun, Aznah berkata, kerjanya berada di kemuncak apabila beroleh peluang bergandingan dengan hero Tamil Rajinikanth. Beliau berkata lagi, dahulu namanya pasti dihantar sekiranya ada uji bakat untuk filem luar negara. Siapa sangka, beliau berjaya berlakon di sisi Rajinikanth sebagai watak heroin dan bukan watak tempelan dalam filem Pria pada tahun 1978. Selain beliau, filem Pria turut dibintangi oleh aktris Bollywood terkenal Sri Devi yang juga salah seorang heroin. Selain Pria, beliau pernah ditawarkan berlakon di Hollywood dan membintangi sinetron Indonesia, namun terpaksa ditolak kerana membuat keputusan berkahwin awal ketika kemuncak kerjaya. Sepanjang tahun 80-an, sebanyak 8 buah filem telah dilakonkan oleh beliau, antaranya Ira Wira Angkasa, Pernikahan Berdarah dan Ragam Pemandu. Beliau juga pernah menggondol anugerah pelakon filem wanita popular di Anugerah Bintang Popular Berita Harian pada tahun 1988. Di usia 63 tahun, langkah pelakon veteran Aznah Hamid tidak lagi rancak di mana wajahnya jarang menghiasi kaca televisyen. Walau bagaimanapun, andai tawaran dihulurkan memuaskan hati dan kena pada waktu, ibu kepada 3 cahaya mata itu pasti tidak menolak. Di tangga ke-8, Tantiana Hamzah. Jadi, apa yang Melati suruh, engkau akan tunaikan? Tentu saja. Apa-apa je? Kalau Tok Melati, apa-apa saja. Baiklah. Sekarang, Melati nak tempang mati. Mati. Tantiana Hamzah dikenali menerusi lakonannya dalam filem Melati Putih, Jejak Keperasan dan Bujang Selamat. Tantiana Hamzah yang kini berusia 58 tahun atau nama sebenarnya Fatimah Hamzah mula berlakon sekitar tahun 1979, popular di era 80-an sebagai heroin filem Melayu dan membuat keputusan meninggalkan pentas seni selepas kematian bapanya. Jika anda masih ingat, Tantiana terkenal dengan lakonan Baba Air Mata dan juga memiliki wajah lembut ala peranakan. Beliau terkenal sebagai watak Melati di dalam filem Melati Putih dan juga sebagai watak Rizan dalam filem Jejak Keperasan. Tantiana mengambil keputusan 21 tahun lepas untuk berhenti berlakon kerana ingin menjaga ibunya selepas ayahnya meninggal dunia. Rasa rindu kepada dunia lakonan memang ada, tetapi beliau terpaksa mengutamakan keluarga berbanding dunia lakonan yang diceburinya. Pelakon yang mendapat nama komersial Tantiana daripada Allahyarham pelakon Rahim ini mengakui tidak pernah menyesal dengan keputusan dibuatnya. Terkini Tantiana menjalankan perniagaan catering dan tidak bercadang untuk kembali ke dunia lakonan. Di tangga ke-7, Norin Noor. Kenangan pahit dan manis pasti kita tempuh dalam apa jua bidang kan. Termasuk juga Nurin sebagai seorang penyanyi. Selama 4 tahun Nurin bergiat secara serius. Nurin sering juga menghadapi pahit Nurin seperti lah macam kena kapur tu.
Norin Noor atau nama sebenar Nur Aini Muhammad Noor merupakan salah seorang penyanyi serta pelakon yang dilahirkan di Singapura. Norin Noor lebih dikenali sebagai penyanyi namun memberi impak besar dalam dunia lakonan. Mengimbau kembali kerjayanya dalam bidang seni, Norin memulakan kerjayanya sebagai penyanyi dengan mengeluarkan album pertamanya yang berjudul Kepastian. Sebelum muncul dengan filem pertama pada tahun 1983, Norin Noor terpilih untuk mengiklankan sebuah kereta jenama kereta iaitu Nissan Stanza 1600 yang dikatakan sebagai kereta masa depan dengan ciri seperti kotak gear 5 kelajuan yang comel dan sebagainya. Selepas kejayaan filem pertama lakonannya dalam filem Talak pada tahun 1984 dengan wajah yang sempurna, lirikan mata yang menggoda, suara dan aksi manja yang dimiliki, beliau sering diberi watak dan peranan sebagai gadis penggoda, jahat dan kejam dalam filem lakonannya. Tak kenal ke? Siapa ni? Tak kenal? Tak berapa macam lah. Cakaplah siapa ni? Syed. Syed. Abang Syed Badram. Apa khabar Abang Syed? Khabar baik. Saya nak ajak pergi parti malam ni. Allah. Kenapa malam? Populariti Norin Noor memuncak dengan kemunculan album ketiga Air Mata pada tahun 1986 sehingga beliau digelar Madonna Malaysia pada ketika itu. Beliau membintangi 7 buah filem sebelum menyepi kerana menetap dengan suami keduanya di kota London. Selepas beberapa tahun bercerai, beliau kembali berlakon dalam filem Cinta Metropolitan pada tahun 1996. Beliau juga sempat merakamkan sebuah album pada tahun 1998 berjudul Mekar Kembali. Di saat lagu beliau sering diputarkan di corong-corong radio, Norin Noor kembali menyepi dalam bidang seni. Pada 22 Oktober 2013, jam 5.50 pagi, Nur Aini Muhammad Noor atau Norin Noor telah meninggal dunia di Hospital Pakar Ampang Puteri Selangor akibat komplikasi buah pinggang dan jantung. Jenazahnya dikebumikan di kampung halamannya di Kampung Pulai, Serkam Pantai Melaka selepas solat Zuhur. Di tangga ke-6, Raja Emma. Patutlah Mama Breya benar menyuruh Abang Chef Ajaina. Rupanya ada udang di sebalik batu. Baru sekarang Ina sedar. Mama rupanya bersandiwara. Bersandiwara? Raja Emma ialah seorang penyanyi, pelakon, model dan usahawan Malaysia. Selain daripada kejayaan dalam bidang nyanyian, Raja Emma merupakan seorang pelakon wanita yang sangat berjaya di era 80-an dan juga 90-an. Raja Emma mula menceburi dalam bidang lakonan apabila beliau ditawarkan untuk berlakon dalam filem Sayang yang merupakan filem pertama lakonan beliau. Filem tersebut turut menampilkan seorang pelakon bintang rock terkenal iaitu Amy Search dan juga merupakan lakonan filem kedua beliau. Sepanjang pembabitan Raja Emma dalam bidang lakonan, beliau telah berlakon sebanyak 9 buah filem tempatan. Selain itu juga, beliau telah berlakon sebanyak 8 buah filem usaha sama Malaysia-Indonesia dan menjadikan beliau sebagai pelakon paling banyak berlakon dalam filem usaha sama. Terdapat sebuah filem bertajuk Camar Yang Pulang lakonan Raja Emma dengan Along Kamarudin pada tahun 1991 yang telah siap tetapi tidak ditayangkan. Dalam penggambaran filem Sumpah Berdarah pada tahun 1990, di Indonesia, Raja Emma terpaksa dibawa ke hospital apabila beliau tercedera ketika menunggang motosikal. Selain filem, Raja Emma pernah berlakon dalam sitkom iaitu pada tahun 1989 yang menggantikan Zila Jalil di dalam sitkom Hafsyam 2+1. Namun kehadiran Raja Emma tidak disenangi oleh ramai penggemar sitkom tersebut kerana mereka mengatakan Raja Emma tidak pandai berlakon komedi. Selain itu juga, Raja Emma pernah berlakon dalam 2 buah drama yang pernah ditayangkan di TV3 sekitar tahun 1990 sehingga 1991 dan sebuah drama bersiri Rumah Kedai pada tahun yang sama. Raja Emma pernah berlakon di dalam 2 buah teater iaitu Rumahku Syurgaku pada tahun 1991 dan Masak-Masak pada tahun 1992. Teater Rumahku Syurgaku telah ditayangkan secara langsung oleh RTM dan telah dihadiri oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kini di usia 53 tahun, Raja Emma giat menjalankan perniagaan makanan di media sosial dan kurang muncul di kaca televisyen. Di tangga ke-5, Zila Jalil. Hello? Siapa? Oh, suami saya ada di rumah. Tak ada. Suami saya tak ada di rumah. Bila masa you kahwin ni? Jadi saya tak boleh terima kawan lelaki waktu suami tak ada di rumah. Nanti kena tangkap. Haluan. Haluan apa?
Zila Jalil merupakan seorang pelakon wanita Malaysia. Beliau mula menceburi bidang lakonan di bawah pengarah A.R. Badul menerusi filem humor Mr. Oz. Selepas itu, beliau turut mendapat bimbingan daripada pengarah terkenal seperti Aziz Hatta dalam filem Perawan Malam, Osman Hafsyam, Ujang dan Driving School, Zack Lokman, Constable Mamat, Rahim Razali, Rentak Desa, Nasir Jani, Rozana Cinta 87 dan Raja Ahmad Alauddin dalam filem Kayangan. Beliau turut berlakon dalam filem-filem Indonesia seperti Tarzan Rimba bersama Barry Prima, Pancasona, Jurus Dewa Naga dan Pendekar Mata Satu. Dengan pakej bakat dan wajah yang jelita, nama Zila Jalil cukup popular menghiasi filem era 80-an. Di era tahun 2000, Zila Jalil banyak muncul dalam drama tempatan dan aktif sehingga kini sebagai pelakon dan penerbit. Selepas berlakon dalam filem Harry Boy, Zila telah menubuhkan Production 11 Sdn Bhd dan kemudiannya Pena Creative Pictures Sdn Bhd untuk menerbitkan drama-drama TV. Di tangga keempat, Nur Kumalasari. Tidakkah you fikir apa yang sedang I fikir? Oh, I tahu. You nak tunggu I graduate dulu kan? You ni pura-pura tak faham maksud I lah. Nur Kumalasari merupakan salah seorang peragawati dari Malaysia sejak tahun 1960-an yang kemudiannya bergelar pelakon dan penyanyi yang terkenal pada 1970-an sehingga 1990-an. Nur Kumalasari telah berlakon sewaktu usianya masih kecil dalam filem Tulang Pak Dukun pada tahun 1960 sebagai watak sampingan. Beliau telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah Perempuan Taman Petaling. Beliau juga bersifat pendiam tetapi amat suka bersolek. Perkara itu juga yang menyebabkan beliau menyimpan cita-cita untuk menjadi seorang peragawati. Ketika di sekolah, beliau amat gemar untuk menyertai pertandingan Ratu Cantik dan pernah memenangi gelaran Teen Princess pada tahun 1974 bagi seluruh sekolah di Petaling Jaya serta gelaran Ratu bagi Sekolah Menengah Perempuan Taman Petaling. Beliau juga secara rahsia telah menjadi peragawati sambilan tanpa memberitahu ibu bapanya. Akhirnya perkara itu diketahui oleh ibu dan bapanya serta telah diberi kata putus sama ada mahu meneruskan kerjayanya di bank atau menjadi seorang peragawati secara serius. Ternyata keputusannya tetap untuk menjadi seorang peragawati. Beliau juga telah mendapat tawaran untuk memegang watak utama sebagai Rohayu dalam filem Menanti Hari Esok. Dan Uji Rashid berkongsi skrin yang sama di zaman kegemilangan mereka iaitu di era 70-an. Di usia 67 tahun, meskipun pernah memaklumkan sudah berhenti berlakon, perjalanan seni Nur Kumalasari sebenarnya masih belum bernoktah. Akui Nur, dia masih didatangi penerbit dan pengarah yang meluahkan hasrat untuk mengambilnya berlakon sehingga ke hari ini. Kata Nur lagi, dia akan mempertimbangkan tawaran lakonan kiranya skrip yang ditawarkan bersesuaian dan bermanfaat untuk penonton. Di tangga ketiga, Uji Rashid. Nyanyian Cik Uji. Terima kasih. Parti? Boleh? Malam ini? Okey. Uji Rashid merupakan seorang penyanyi dan pelakon wanita dari Malaysia yang terkenal. Bakatnya dikesan oleh Datuk Ahmad Nawab dan berikutan dengan galakan yang diterima daripada penggubah lagu terbabit. Beliau telah merakamkan 4 lagu di sebuah studio di Singapura, tetapi lagu-lagu berkenaan tidak diterbitkan. Nasibnya berubah selepas itu sebaik saja bertemu dengan Jamil Sulong yang secara kebetulan mengajaknya untuk membintangi filem terbaru yang berjudul Permintaan Terakhir pada tahun 1975. Selepas filem pertamanya itu mendapat sambutan hangat di pawagam dan namanya semakin menjadi sebutan, barulah lagu-lagunya yang pernah dirakamkan dahulu diedarkan dan sekaligus meledakkan lagi popularitinya sebagai bintang baru berpotensi besar. Sama ada lakonan maupun nyanyian, kedua-dua bidang ini cukup sinonim dengan Uji Rashid. Uji Rashid dianggap sebagai bintang idola yang menjadi ikutan ramai, khususnya pada era 70-an dan 80-an. Sebut apa saja daripada fashion pakaian, rambut, solekan mata hingga kepesonanya yang begitu manja menjadi bualan hangat masyarakat pada ketika itu. Filem-filem lakonannya cukup meninggalkan kesan seperti Permintaan Terakhir, Jiwa Remaja, Menanti Hari Esok dan beberapa buah lagi. Setiap watak utama yang dijayakannya melayakkannya beliau bertanding sama ada di acara Festival Filem Malaysia dan membuktikan kecemerlangan bintang besar ini dalam lakonan. Sejak awal tahun 1980-an, Uji Rashid mula beralih pula membintangi ratusan drama tempatan. Dianggarkan sudah ratusan drama tempatan yang dibintangi oleh seniwati Uji Rashid yang hampir kesemuanya adalah watak utama wanita selain undangan bermula pada tahun 1980-an. Wajah jelitanya tidak putus-putus menghiasi kaca televisyen Malaysia melalui slot-slot drama terkenal pada waktu itu. Uji Rashid selayaknya digelar Ratu Layar Kaca 80-an, juga The Nation's Darlings of 70s and 80s lantaran kekerapan beliau muncul mewarnai kedua-dua dunia seni lakon dan nyanyian tanah air. Di tangga kedua, Nolida Ahmad atau Koni. Tak adalah. Saya takut entah Siti ada apa-apa hubungan dengan Kelana. Tidaklah. Jam yang ke
Ia bukan Sri. Manalah tahu kalau Siti ada menaruh harapan pada Kelana. Sri tak mau jadi batu penghalang. Nurlida Ahmad atau sering menggunakan panggilan manja sebagai Connie merupakan antara pelakon wanita paling popular pada tahun 1980-an. Beliau sering dicalonkan dan meraih anugerah berasaskan populariti termasuk menerusi acara anugerah bintang popular berita harian serta pernah 2 kali dicalonkan untuk kategori aktris terbaik di Festival Filem Malaysia, masing-masing menerusi watak gadis Lia dalam filem 7 Biang Keladi pada tahun 1984 dan watak legenda Masuri dalam Sumpahan Masuri pada tahun 1989. Di dunia perfilman, beliau pernah berlakon dalam filem 7 Biang Keladi 1984, Bujang Lapuk Kembali Dah pada tahun 1986, Suara Kekasih 1986, Marah-Marah Sayang 1987, Gila-Gila Si Pikoi 1987, Dindang Remaja 1988 dan Guru Badul pada tahun 1988. Dalam filem Guru Badul, Connie beraksi berani dengan berseluar pendek di tepi kolam renang serta adegannya di atas katil bersama Badul. Dalam tahun 1988, nama Connie mencapai tahap yang paling popular. Gambar beliau banyak dijadikan poster dalam akhbar dan majalah. Pada tahun 1989, Connie dipilih oleh peminat hiburan tempatan sebagai pelakon filem wanita popular menerusi anugerah bintang popular bintang harian. Connie terus menjadi sebutan penerbit filem dan terbitnya 2 buah lagi filem lakonannya pada tahun 1989 iaitu filem Awang Sepana dan Sumpahan Masuri. Populariti Connie kekal dengan menerima anugerah pelakon pembantu filem popular dalam ABPBH pada tahun 1990. Pada awal 1990-an, Connie berjaya menambat hati penonton TV pula setelah membawakan watak baik dalam drama bersiri Siti Zubaidah dan Siti Zulaika hingga melayakkannya dipilih menerima anugerah pelakon TV wanita popular dalam ABPBH pada tahun 1992. Nama Connie kemudiannya tenggelam setelah munculnya pelakon baru yang lebih popular seperti Sofia Jane dan Era Fazira. Connie muncul semula pada tahun 2004 dalam filem Bicara Hati dengan melakonkan watak ibu kepada Nur Fazura. Di sebalik kejelitaan asli Connie, status perkahwinan beliau hingga kini masih lagi menjadi tanda tanya. Di tempat pertama, Oji Ahmad Daud. Datuk Fauziah Datuk Ahmad Daud atau lebih dikenali sebagai Oji Ahmad Daud ialah seorang pelakon, pengarah, penyanyi dan pengacara Malaysia. Beliau ialah seorang anak kepada biduan Datuk Ahmad Daud dan primadona filem Melayu Seniwati Datin Saadiah. Sinonim dengan watak Azura dalam filem Azura dan Asmidar dalam filem Ali Setan, beliau sememangnya diiktiraf sebagai antara pelakon wanita terbaik di Malaysia. Mewarisi darah seni dari seniman Ahmad Daud dan Saadiah, kehebatan lakonan beliau tidak boleh dipertikai apabila membawa watak berat maupun komedi ringan. Dianggap sebagai selebriti serba boleh, beliau turut berkebolehan menyanyi, mengacara dan mengarah drama. Beliau mula berlakon pada tahun 1973 menerusi filem Hati Batu ketika usianya 11 tahun. Anak kelima daripada 7 beradik itu membesar di Buntik Road, Singapura dan hidup dikelilingi bintang-bintang filem ternama di era 50-an dan 60-an. Ketika remaja, beliau berjinak menjadi menari bersama kumpulan tarian ibunya, Saadiah Dancers. Beliau kemudian membintangi filem Permintaan Terakhir, Ceritaku Ceritamu dan kembali ke Singapura untuk menyanyi di Club 392 Orchard Road. Peluang berlakon buat beliau datang mencurah-curah. Lebih 20 filem cerita telah pun dibintangi pelakon berkaliber berusia 61 tahun ini sepanjang 4 dekad menjadi anak seni. Kebanyakan filem tersebut telah pun menjadi ikonik dalam kalangan peminat serta pencinta filem Melayu tempatan. Antaranya ialah Permintaan Terakhir pada tahun 1975, Ceritaku Ceritamu pada tahun 1979, Abang pada tahun 1981, Esok Untuk Siapa pada tahun 1982, Azura pada tahun 1984, Ali Setan 1985, Gadis Hitam Putih 1986, Suara Kekasih 1986, Puteri 1987 dan Bintang Malam pada tahun 1991. Watak lakonan beliau dalam filem yang paling diingati ialah watak Azura di dalam filem Azura dan watak Asmidar dalam filem Ali Setan pada tahun 1985. Sebanyak 11 buah filem lakonan beliau dalam tahun era 80-an yang melonjakkan populariti beliau sebagai pelakon wanita popular di era tersebut. Walaupun kariernya meletup melalui filem Azura, namun Oji tidak memenangi kategori pelakon wanita terbaik dalam Festival Filem Malaysia 1984. Sebaliknya, rezeki beliau untuk anugerah tersebut tertulis melalui filem Ali Setan pada tahun berikutnya. Sehingga kini beliau masih aktif di kaca televisyen dan juga
juga pementasan teater sebagai pelakon dan pengarah. Apakah pendapat anda tentang 9 pelakon wanita popular di era 80-an? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik.